4649 Segmen Hibahan Komuniti ini dibawakan khas oleh Radio IKIM, Inspirasi Inforia Islami. Sebarang hibahan boleh anda kongsikan ke laman sesawang di www.ikim.my/hibahan. Bersama Nur Hayati Paradi di Aspirasi 101 IKIM, Inspirasi Inforia Islam. Inspirasi Inforia Islami tentunya hanya di Radio Institut Kefahaman Islam Malaysia. Alhamdulillah, waktu ini kita teruskan lagi siaran di Radio IKIM menerusi perkongsian sains dan Islam untuk bersama dengan sahabat pendengar yang mana anda boleh ikut turut serta dalam perbincangan ini menerusi FB IKIM FM untuk perkongsian kita. Dan Alhamdulillah, kali ini sekali lagi kita bawakan untuk bulan Disember. Kita ada yang berusaha Dr. Syekh Muhammad Saifuddin, Syekh Muhammad Saleh, Fellow Kanan Merangkap Pengarah di Pusat Kajian Sains dan Alam sekitar Institut Kefahaman Islam Malaysia. Assalamualaikum Doktor. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Masya Allah. Terima kasih banyak Doktor. Hadir sekali lagi ke Konti untuk bersama dengan sahabat pendengar. Yang penting, menariknya hari ini Doktor nak sambung lagi. Kalau minggu lepas Doktor sebut tentang forensik dan kali ini dia kesinambungan juga sebab Doktor pun sebut tentang cap jari. Jadi hari ini kita cerita tentang cap jari dari perspektif sains dan Islam. Di awalan ini mungkin kita nak berikan sedikit mukadimah secara gambaran awalnya apa yang kita nak bawakan tentang cap jari ni Doktor. Silakan. Baik, terima kasih Yati. Para pendengar dirahmati Allah sekalian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera saya ucapkan. Alhamdulillah ya. Hari ini hari Jumaat Sayyidul Ayyam, penghulu segala hari, kita dipertemukan sekali lagi dalam program Sains dan Islam di Radio IKIM. Dan hari ini seperti yang disebut oleh Yati, kita nak sambung sedikitlah ya, perbincangan minggu lepas. Kalau minggu lepas kita fokus kepada sains forensik dan pelbagai cabangnya. Dan kalau para pendengar sekalian masih ingat, salah satu cabang yang saya sebut adalah daktilografi. Daktilografi ini merujuk kepada analisis cap jari, termasuklah analisis tapak tangan juga sebenarnya. Tetapi biasanya kita fokus pada cap jari lah. Jadi hari ini kita nak fokus kepada isu itu ataupun perkara itu, iaitu cap jari. Saya teringat masa saya di sekolah dulu dalam satu kelas subjek pendidikan Islam, Ustazah ada sebut, dia kata begitu hebatnya kuasa Allah apabila diciptakan manusia, apabila dibangkitkan manusia di hari kiamat nanti, sehingga telitinya perbezaan yang antara satu orang dan satu orang itu sehingga kepada peringkat cap jari. Jari setiap orang daripada kita sebenarnya berbeza. Sebab itu kalau kita tengok, kalau ada sesiapa yang kenal kembar seiras contohnya, kalau kita tengok kembar seiras, memang kita katakan hampir sama dia punya rupa paras dia. Tetapi yang membezakan antara kembar seiras itu ialah cap jari. Masya Allah. Dari segi luaran lah. Jadi dari segi genetik, kalau kembar seiras dia sama. Tetapi yang membezakan antara seorang dengan seorang yang lain, kembar seiras tadi, ialah cap jari walaupun genetiknya sama. Sebab itu doktor kata cap jari ni dia tak diberi kesan daripada genetik doktor. Cap jari ini kita istilahkan, saya nak terangkan nantilah, tetapi secara sebagai appetizer mungkin cap jari ini dia adalah ciri yang terbentuk akibat interaksi dengan persekitaran. Dia bukan disebabkan oleh baka ataupun genetik. Mata kita warna perang ke biru ke hijau ke disebabkan genetik. Rambut kita lurus ke keriting ke disebabkan genetik. Tetapi cap jari ini bukan ciri genetik. Jadi itu yang insya-Allah saya akan kongsikan nanti. Cuma pada peringkat mukadimah ini saya nak highlightkan bahawa cap jari ini antara satu orang ke satu orang sebenarnya tidak sama. Kalau kita tengok cap jari ini ataupun pada jari kita, jari kita ni ada 7 jalur. Kalau tengok dengan mata kasar mungkin tak nampak sebenarnya. Tetapi kebarangkalian untuk satu jalur itu ada persamaan atau serupa dengan orang lain itu adalah 1 dalam 7. Maknanya 1 nisbah 7. Dan kalau dalam konteks nak mengenal pasti persamaan cap-cap jari antara satu orang ke satu orang, kena ada 12 titik kesamaan ataupun 12 poin yang kena dikenal pasti sebagai sama, barulah kita kata itu cap jari yang sama sepadan. Jadi kebarangkalian untuk jumpa cap jari yang serupa antara satu orang dengan satu orang, kalau secara matematiknya lah ialah 1 nisbah 7 kuasa 12. Maksudnya 13,841,287,200
Untuk kita temui dua cap jari yang sama. Betul-betul sama. Melibatkan dengan dua individu yang berbeza. Garisannya, pusatnya sama. Dia ada point-point dalam bidang daktilografi itu dia ada kaedah. Kena pasti 12 poin kesamaan itu untuk mengatakan bahawa itu cap jari yang sama. Jadi dia tak mudahlah. Tetapi pada peringkat ini saya rasa semua orang daripada kita faham dan tahu bahawa sebenarnya cap jari antara seorang individu dengan individu yang lain memang berbeza. Termasuklah antara kembas seiras. Dan bagi saya, kita sebagai umat Islam, kita lihat ini sebagai satu tanda kebesaran Allah Subhanahu Wa Taala. Nak menghasilkan cap jari yang berbeza melibatkan semua manusia yang hidup di dunia ini sekarang dan juga masa lalu dan masa akan datang. Ini satu perkara yang kalau kita orang yang beriman, kita akan nampak ini sebenarnya adalah satu tanda kekuasaan dan kebesaran Allah Subhanahu Wa Taala. Hanya di tangan kita sebenarnya, doktor, kan. Kalau betul-betul kita menghayati, merenung macam doktor sebelum ni pernah cakapkan, kita berfikir, memang kita akan merasai kebesaran Allah Subhanahu Wa Taala. Maha luasnya ilmu Allah, masya-Allah. Jadinya cumanya doktor, kita berbalik kepada tadi tentang cap jari tu. Kalau kita boleh berikan macam definisi ke ataupun maksud cap jari dari sudut sains, bagaimana ia diaplikasikan dalam bidang perundangan juga, kalau boleh kita bawa sekali lah doktor, supaya untuk pemahaman kita. Kalau kita tengok cap jari ini berlaku kerana perbezaan pada apa yang dipanggil sebagai kontur, jaluran kasar yang ada pada jari kita lah. Dan sebenarnya yang kontur yang nampak jalur-jalur ni sebenarnya adalah liang-liang peluh. Itu liang peluh, doktor? Liang peluh. Liang peluh yang dia bercabang, dia melintang, dia terputus. Yang setiap orang dia membentuk corak yang berbeza-beza lah. Jadi asalnya masa kita dalam kandungan ibu kita, yang ada pada jari kita ini adalah titik-titik liang peluh. Dan apabila titik-titik liang peluh ini berinteraksi dengan cecair amnion ataupun air ketuban dalam rahim itu, dia membentuk corak. Dan membentuk corak seperti garisan dan juga jalur. Alur-alur tu sebab air, sebab tekanan daripada air ketuban ataupun cecair amnion itu membentuk corak pada jari kita itu. Dan ini berlaku antara usia janin 4 bulan hingga 6 bulan. Maknanya bila usia janin tu 6 bulan, corak ini telah terbentuk lah. Sebab itu kalau kembas seiras pun dia tidak akan sama. Sebab tekanan yang diterima berbeza, membentuk corak yang berbeza. Itu yang doktor kata tadi, dia adalah faktor luaran. Betul. Jadi kalau kita tengok jari kita ini diselaputi oleh kulit. Dan kulit ini ada corak yang disebabkan tadilah, yang disebabkan oleh tindak balas ataupun orang kata interaksi dengan persekitaran. Dan fungsi kulit yang ada pada jari ini, yang pertama seperti juga fungsi kulit di bahagian lain adalah untuk melindungi bahagian dalaman. Dan juga satu lagi satu hikmah yang Allah jadikan cap jari ini ataupun corak pada jari kita ini membantu mengurangkan geseran ataupun membantu meningkatkan geseran supaya kita boleh supaya bila kita pegang sesuatu dia tak mudah terlepas. Bayangkan kalau jari kita ni licin, tak ada corak, kita pegang pensel, pegang pen boleh jatuh. Ini satu hikmah penciptaan Allah ini yang perlu kita syukuri sebenarnya. Dan juga dalam konteks perundangan, dia menjadi satu proses untuk mengesahkan identiti lah, terutamanya dalam kes-kes yang melibatkan kes jenayah. Jadi kalau kita tengok, tadi saya sebutkan tadi bahawa cap jari ini terbentuk kerana adanya liang peluh tadi. Dan sebenarnya bila kita pegang sesuatu, kita meninggalkan kesan pada sesuatu itu. Kalau kita pegang kertas contohnya, pada kertas itu akan ada kesan tinggalan cap jari disebabkan oleh peluh yang keluar daripada liang peluh kita. Subhanallah. Peluh tu pun memberi hikmahnya kat situ. Cuma kita tak nampak dengan mata kasar. Jadi sebab itu dalam konteks satu cara kalau kita nak nampak ialah kalau kita sapukan jari kita dengan dakwat. Biasa kan kalau kadang-kadang kita isi borang-borang tertentu, kita kena letakkan cap jari, kita letakkan dakwat. Yang nampak corak itu disebabkan oleh liang-liang peluh tadilah dan juga peluh yang ada itu. Dan kalau pada permukaan yang lain, kalau kita tak guna dakwat, katakan pada permukaan kertas, permukaan kaca, gelas dan sebagainya, kita perlu gunakan bahan-bahan kimia tertentu. Antara bahan kimia yang biasa digunakan adalah ninhydrin. Ninhydrin ni satu bahan kimia organik yang mana kalau disemburkan pada permukaan, kita boleh nampak
corak cap jari. Yang pada menggunakan mata kasar kita tak boleh lihat lah. Jadi ada aturan macam warna biru tu. Itu setelah dikenakan cahaya. Adalah banyak kaedah, tetapi biasa yang digunakan adalah menggunakan bahan kimia ninhydrin tadilah. Yang biasa lepas dah nampak corak yang tu, dia akan ditekapkan pada satu lapisan lain yang akan dibawa untuk tujuan analisis berikutnya lah. Dan inilah yang biasa digunakan dalam kes-kes perundangan. Dalam konteks perundangan, cap jari didefinisikan sebagai kesan atau cap pada bahagian kulit termasuk keseluruhan permukaan cap tapak tangan dan keseluruhan permukaan cap tapak kaki. Termasuklah ruas-ruasnya. Jadi dalam konteks perundangan dia lebih luas lah. Bukan saja cap jari tetapi juga meliputi tapak tangan dan juga kaki. Jadi kalau kita tengok sebenarnya kalau tapak kaki pun, tapak tangan kita pun ada corak-coraknya sebenarnya. Dan ini itu pun berbeza juga ke doktor? Itu pun berbeza. Itu pun terbentuk disebabkan oleh interaksi dengan cecair amnion ataupun air ketuban semasa dalam kandungan tadi. Jadi di sini dari segi sains ni memang isu ini timbul saya rasa sekitar akhir abad ke-19 awal abad ke-20. Bila ada kes-kes di barat, contohnya bila satu-satu kes jenayah berlaku, bila mangsa diminta mengenal pasti pesalah ataupun suspek, ataupun dia memberi description tentang suspek, kadang-kadang ada dua orang yang mempunyai description yang sama. Jadi sering berlaku yang kena tangkapnya oleh orang yang tak bersalah. Jadi apabila adanya ilmu tentang cap jari ini, ia membantu untuk mengenal pasti pesalah yang sebenar. Jadi tidaklah sempurna bidang ini, tetapi sekurang-kurangnya mengurangkan kemungkinan kesalahan itu disabitkan ke atas orang yang tidak bersalah sebenarnya. Jadi kalau kita tengok, ilmu sains telah menunjukkan pada kita bahawa cap jari ini kita boleh kesan menggunakan kaedah-kaedah tertentu dan boleh dianalisis, boleh kenal pasti titik-titik persamaan yang akhirnya boleh dijadikan sebagai satu daripada bahan bukti di mahkamah. Masya Allah. Hebatnya doktor. Saya tiba-tiba terbayang kalau luka jadi macam mana. Kalau kan kita bersalin kulit tak terjejas pun sebenarnya kan. Masya Allah. Alhamdulillah. Cuma nak tahu doktor, sebelum kita berhenti rehat ni, apa yang menyebabkan cap jari manusia ni berbeza antara satu sama lain selain daripada tadilah doktor kata tindak balas tadi tu? Ya, sebenarnya itulah yang puncanya sebab itu. Tetapi sebelum tu saya nak ulas sikit apa yang Yati sebut tadi, betul ya. Walaupun jari kita tercedera, luka, dia tidak akan menjejaskan corak cap jari itu juga satu kebesaran Allah Subhanahu Wa Taala. Hanya apabila kita dah meninggal, jari kita reput, barulah hilang cap jari itu. Jadi maknanya selagi kita masih hidup, insya-Allah, walaupun berlaku kecederaan atau luka dan sebagainya pada permukaan jari, kita akan melalui proses penyembuhan yang akhirnya bila sembuh coraknya masih sama. Masya-Allah. Dia tidak akan berubah. Tadi soalan Yati tentang kenapa ada perbezaan itu, saya dah terangkan tadi sebenarnya berlaku disebabkan interaksi antara janin dengan persekitaran tu, khususnya tekanan daripada air ketuban tadi. Saya nak ketengahkan dua istilah kat sini untuk kita faham. Biasa kita kaitkan ciri-ciri pada organisma termasuk manusia disebabkan oleh faktor baka ataupun genetik. Jadi ciri-ciri yang disebabkan oleh faktor genetik seperti saya sebut tadi, rambut, mata tadi tu adalah apa yang kita panggil sebagai ciri-ciri genotype ataupun dalam bahasa Melayu genotip lah. Keturunan. Disebabkan oleh faktor keturunan, baka, DNA ataupun bahan jin. Dalam konteks cap jari, dia bukan ciri yang kita klasifikasikan di bawah genotype ataupun genotip itu. Sebaliknya dia dikategorikan istilahnya adalah phenotype. Phenotype maksud dia? Phenotype bahasa Melayu phenotyp. Maksudnya ciri-ciri yang boleh dilihat pada individu disebabkan oleh interaksi dengan persekitaran. Yang paling obvious, yang paling mudah ialah cap jari kita lah. Satu lagi misalnya bila seseorang yang bekerja di luar yang sering terdedah kepada cahaya matahari, biasanya kulitnya lebih gelap. Itu juga satu ciri phenotype jugalah. Tetapi dalam konteks perbincangan kita melihat kepada cap jari ini adalah satu ciri phenotype yang disebabkan oleh interaksi dengan persekitaran dalam konteks cap jari semasa dalam rahim ibu. Masya Allah. Dan kita bawa sampai ke mati tau. Yang kita wujud daripada rahim ibu itu. Masya Allah. Kita akan berhenti rehat seketika. Lepas ni banyak lagi kita bakal kongsikan
kan macam mana teknik nak mengesan cap jari tu. Tadi doktor sebutkan sikit, tapi kita akan jemputkan lebih meluas dan juga lebih mendalam lagi. Dan hubungan penciptaan cap jari ni beza dengan nak mendekatkan kita pada pengetahuan tentang kekuasaan Allah SWT. Kita akan kongsikan lepas kita berhenti rehat seketika. Untuk anda, jangan ke mana-mana, teruskan kesetiaan bersama kami tentunya hanya di IKIM, Inspirasi Inforia Islami. Bukalah mata dan minda, lihatlah, pandang pada alam. Dengarkan bisikan suara, keluhan dan jerih rintihan. Ayo curahkan tenaga, luangkan sedikit masa, bersama merasakan perihnya. Hulur tanganmu sama meringankan, luhurkan hatiku penuh ketulusan. Fikirkan tentang kemanusiaan, berikan harapan, semoga dunia ini disinar kebahagiaan. Kita hanya insan biasa yang lemah, deka juga alfa, sering diuji dunia yang penuh hayal pancaroba. Namun janganlah engkau sampai berputus asa, teguhkanlah merentas gelora. Hulur tanganmu sama meringankan, luhurkan hatiku penuh ketulusan. Fikirkan tentang kemanusiaan, berikan harapan, moga dunia ini disinar kebahagiaan. Sebatang kasih dan sayang, walau hanya senyuman, marilah bergandingan sehingga tercapai impian. Inspirasi Inforia Islami tentunya hanya di Radio Institut Kefahaman Islam Malaysia. Kita kembali bersiaran menerusi perkongsian sains dan Islam bersama dengan kita yang berusaha Dr. Syekh Muhammad Saifuddin, Syekh Muhammad Saleh, Fellow Kanan Merangkap Pengarah di Pusat Kajian Sains dan Alam sekitar Institut Kefahaman Islam Malaysia. Alhamdulillah, terima kasih pada rakan-rakan yang sama-sama berinteraksi juga di FB IKIM FM, antaranya Muhammad Yusof Atan kata tak lama lagi IC baru kita akan menggunakan cap jari seperti IC lama dulu menggunakan 2 cap jari kanan kiri kan. Dulu ada kan, sekarang dah tak lah kan. Tapi Allah alam, kita tak tahu apa yang akan jadi. Dan juga Sabia Abu Bakar kata walaupun jari tercedera, corak tu tak akan berubah. Ya, betul. Alhamdulillah. Kita sambung lagi doktor perkongsian kita tadi bila disebut tentang cap jari dari perspektif sains dan juga Islam. Doktor dah kongsikan tadi dari sudut sains sebahagiannya. Kita nak sambung sikit lagi tentang penggunaan teknik pengesanan cap jari. Tadi doktor dah sebut tentang bidang perundangan, dia membantu. Jadi mungkin ada perkongsian lebih lanjut lagi tentang itu doktor. Okey, sebelum tu saya nak tambah sikit tentang soalan Yati dan juga yang komen pendengar tadi tentang apa cap jari tak berubah. Kenapa ia tak berubah? Sebab pembentukan cap jari ni dia berlaku dalam jari, bukannya di permukaan jari. Oh, ni bukan
kita kulit nampak jugalah, tapi kulit juga. Kulit kan banyak lapisan. Baik. Jadi pembentukan cap jari itu dia berlaku di lapisan yang di dalam, bukan lapisan yang di luar. Yang di luar tu adalah kesan daripada apa yang berlaku di dalam. Jadi sebab itu kalau berlaku kecederaan pada permukaan kulit, dia tidak akan mengubah ataupun menjejaskan corak cap jari tadi. Melainkan kalau kecederaan itu memang sampai ke kulit dalam lah. Tapi biasanya orang kata, kalau orang Kedah kata tersenerih, kena pada permukaan, sikit pada permukaan. Jadi dia biasanya dia akan sembuh, dan bila kita tengok cap jari itu masih sama. Dan kalau kita tengok juga, kalau kecederaan yang teruk itu, dia biasanya yang teruk tu dia akan ada parut lah. So parut itu akan jadi sebahagian daripada corak jari seseorang itulah. Jadi maknanya dalam konteks pengenalpastian ataupun identification process itu, siapa yang ada parut pada jari lebih mudah untuk dikesan lah. Sebab nampak di situ kan. Jadi pokoknya di sini kita tahu sekarang ini bahawa cap jari ini terbentuk semasa kita dalam kandungan. Antara usia 4 hingga 6 bulan dalam kandungan itu terbentuk cap jari yang disebabkan oleh interaksi antara janin itu dengan tekanan daripada cecair amnion ataupun air ketuban. Baik. Kalau ada orang tanya, kalaulah kita boleh klonkan manusia. Kan, tadi kita cakap pasal kembasi iras. Teknologi klon manusia ni orang cakap secara teori, tapi setahu saya secara sebenarnya belum ada lagi klon manusia yang dilahirkan. Tetapi klon manusia ini maknanya dia mempunyai genetik yang 100% sama dengan induknya. Tetapi kalau dia melalui proses kehamilan biasa, dia masih lagi akan tak dapat mewujudkan yang sama. Betul. Jadi maknanya kalau dia melalui proses kehamilan yang biasa, cap jarinya tetap berbeza. Kerana dia akan mengalami tekanan dan persekitaran yang berbeza. Jadi sebab itu secara teorinya, kalau ada pun klon manusia, dia tidak akan mempunyai cap jari yang sama dengan induknya tadi. Macam juga kembasi iras tadilah. Jadi itu yang kita kena faham lah. Baik. Dari segi teknik pengesahan cap jari ini, dia berguna yang tadi kita sebut dalam konteks perundangan, dalam konteks nak menyelesaikan kes jenayah, nak mengenal pasti siapa suspek yang terlibat. Kalau kes pecah rumah contohnya, biasanya kalau penyiasat polis datang, dia akan ambil kesan cap jari lah. Betul. Jadi itu satu kaedah untuk mengesan siapa yang melakukan jenayah tersebut. Begitu juga dalam kes-kes lain termasuk pembunuhan dan sebagainya. Jadi kita ada rekod-rekod tertentu lah, macam contoh rekod jenayah. Jadi biasanya bila dah dapat cap jari itu, dia akan membuat perbandingan dan analisis dengan rekod jenayah sedia ada lah, untuk kena pasti mungkin yang melakukan jenayah tersebut adalah orang yang pernah ada rekod jenayah. Itu akan memudahkan proses untuk mengesan suspek yang terlibat lah. Satu lagi penggunaan cap jari ini adalah konteks rekod pengenalan diri kita. Ini satu rekod biometrik. Tadi pun ada salah seorang pendengar kita sebut kan, kalau dulu kad pengenalan lama kita boleh nampak cap jari di kiri kanan gambar. Sekarang ni dengan MyCard, rekod cap jari masih ada tapi disimpan dalam chip. Jadi sebab itu kalau kita ada urusan-urusan tertentu, seperti kalau nak berurusan dengan bank contohnya, dia akan minta kita keluarkan MyCard kita, akan masukkan ke dalam satu alat, kemudian kita kena letak jari kita pada pengimbas untuk pengesahan bahawa kita lah orang yang dimaksudkan itu. Jadi maknanya ini satu ciri biometrik yang hari ini mungkin kita tak nampak sebab tak dipaparkan pada kad, tetapi disimpan maklumat itu di dalam chip. Jadi di sini juga satu penggunaan cap jari untuk tujuan pengenalan, untuk mengesahkan kita lah orang yang disebut atau dinamakan pada kad tersebut, bukan orang yang menyamar dan sebagainya lah. Walaupun hari ini teknik ataupun rekod biometrik ni dah canggih, ada macam-macam rekod biometrik, mata, kalau kita pergi misalnya di setengah-setengah negara nak masuk di kaunter immigration itu, dia ambil gambar dulu. Itu juga satu bentuk rekod biometrik. Imbasan wajah. Imbasan wajah. Ya, macam-macam lah. Jadi cap jari antara rekod biometrik terawal yang digunakan untuk tujuan pengenalan. Jadi secara umumnya penggunaan teknik pengesanan cap jari ini membantu dalam proses pengenalpastian penjenayah yang boleh digunakan sebagai bukti dalam mahkamah.
dan juga untuk tujuan pengenalan dirilah. Baik. Itu dari sudut sainsnya. Doktor dah kupaskan panjang lebar, Masya Allah. Cumanya kita nak berbaliklah kepada tajuk kita sebab kita nak ambil daripada perspektif sains dan Islam. Macam mana sebenarnya kita nak hubung kaitkan penciptaan cap jari yang berbeza ini dengan kekuasaan Allah Subhanahu Wa Taala, Doktor? Ya, dalam Quran ada disebutkan bahawa Allah menunjukkan tanda-tanda kebesaran Allah ini pada alam dan juga pada diri kita. Dan kalau kita tengok diri kita sendiri, sebenarnya diri manusia ini begitu kompleks. Macam-macam sistem ada dalam badan kita, macam-macam organ, tisu dan sel ada dalam badan kita. Yang mana kalau kita ambil masa untuk fikir-fikirkan, renung-renungkan, kita akan dapat melihat tanda kebesaran Allah juga pada diri kita. Termasuklah dalam konteks perbincangan kita hari ini, cap jari. Tadi di awal tadi saya kongsikan cerita semasa saya sekolah dulu, apabila seorang ustazah menyebut perkara ini. Dalam Quran misalnya dalam surah Al-Qiyamah ayat keempat disebut, bukan sebagaimana yang disangka itu, bahkan kami berkuasa menyusun dengan sempurnanya segala tulang jarinya. Kenapa Allah sebut jari? Kan dalam banyak-banyak organ ataupun bahagian ataupun anggota badan manusia, kenapa Allah sebut jari? Sedangkan jari kecil je pun. Jadi bagi saya satu ibrah ataupun pengajaran daripada ayat ini ialah Allah nak suruh kita fikir bahawa sebenarnya cap jari kita ada corak yang berbeza antara satu dengan lain. Maknanya Allah boleh mencipta dan membangkitkan kita di hari akhirat, detailnya begitu halus dan sempurna sehingga ke cap jari. Jadi bagi saya ini satu ayat yang kalau kita renungkan, menceritakan tentang hari kiamat, tetapi waktu yang sama juga menceritakan kebesaran Allah yang ada pada diri kita. Kita sepatutnya tidak ada keraguan bahawa Allah Maha Kuasa. Kalau Allah berkuasa menciptakan kita, penciptaan kita itu dan juga malah kebangkitan kita di hari akhirat nanti juga akan begitu detail dan sempurna, sehingga ke perbezaan pada jari. Jadi di sini adalah sesuatu perkara yang sepatutnya menjadi tanda yang mewujudkan kesedaran dalam diri kita. Bila saya kongsikan perkara-perkara yang saya bawakan dalam sains Islam, tujuan saya itu untuk menunjukkan bahawa pada diri kita, pada alam ini ada tanda-tanda kebesaran Allah. Kita boleh lihat dengan mata kepala kita, tetapi waktu yang sama kita kena buka mata hati kita. Kalau setakat kita tengok dengan mata kepala, kita cuma nampak apa yang ada di depan kita, yang tetapi betul yang terzahir. Tetapi di sebalik yang terzahir itu ialah tanda-tanda kebesaran Allah bagi orang-orang yang mahu berfikir. Soalannya, adakah kita mahu berfikir? Adakah kita mahu melihat bukan sahaja dengan mata kepala tetapi juga dengan mata hati? Yang mana ini akan membantu meningkatkan iman dan takwa kita, yang akhirnya akan mendekatkan diri kita kepada Allah. Jadi kita kadang-kala dalam hidup kita ini, kita akui bahawa banyak benda kita terlupa untuk syukuri. Kan? Jadi jari kita kecil saja, tapi Allah bagi ada 10 pada tangan kan. Tetapi fungsinya banyak. Antaranya untuk mengeluarkan peluh, antaranya untuk membolehkan kita menggenggam, memegang, membuat kerja. Bayangkan kalau tak ada corak pada jari kita ini, nak pegang benda pun susah sebenarnya. Walaupun kita tak rasa kasar sangat, tapi dia betul-betul dapat grip kan, Doktor kan? Kadang-kadang orang kata jari dia dah kasar, lepas tu dia pakai macam-macam lotion nak bagi licin. Tak apa, tapi dia masih tak menghilangkan corak yang ada itu. Itu yang membantu kita pegang dan sebagainya. Jadi di sini perkara-perkara yang kecil ini, walaupun kecil, kalau kita teringat, saya rasa kita wajar ucapkan Alhamdulillah. Ini satu nikmat yang Allah bagi yang wajib kita syukuri. Nikmatnya kecil tetapi amat membantu dalam kehidupan kita. Jadi di sini saya rasa dalam konteks perspektif agama ataupun perspektif Islam secara khusus, semua yang Allah ciptakan itu termasuk cap jari kita ada fungsinya, ada peranannya, ada gunanya, yang mana kalau kita teringat, wajiblah kita syukuri. Mudah-mudahan dengan apa yang Doktor sebutkan hari ini menjadikan kita orang yang mampu bersyukur untuk sekecil-kecil benda seperti cap jari ni. Betul. Masya Allah. Kita sampai ke hujung dah, Doktor, untuk pertemuan kita pada hari ini. Mungkin di hujung ni ada titipan, pesan dan juga kesimpulan daripada Doktor juga untuk tajuk kita hari ini, cap jari dari perspektif sains dan Islam. Saya ulang balik apa yang saya sebut tadi. Pokoknya kekuasaan Allah ada di sekeliling kita. Kita boleh lihat dengan mata kepala, tetapi bukalah mata hati.
Apabila kita buka mata hati, insya-Allah kita akan nampak kebesaran Allah pada diri kita. Masya-Allah, Allah Maha teliti. So itu kata sekecil zarah pun Allah kira. Betul. Amalan-amalan kita. Allah buktikan dengan sekecil-kecil cap jari pun boleh membuktikan siapa diri kita sebenarnya. Masya-Allah. Terima kasih banyak doktor untuk perkongsian pada hari ini. Bertemu lagi minggu hadapan insya-Allah. Assalamualaikum doktor. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dan untuk anda rakan pendengar, teruskan kesetiaan bersama kami tentunya hanya di IKIM Inspirasi Inforia Islami.